Okey, hai dan assalamualaikum semua. Kita jumpa dalam video aku. Okey, sebelum ni aku ada buat video part 1 dan part 2. Cara aku lukis komik menggunakan iPad software Procreate ni. So kita dah tunjukkan dalam part 1 kita buat kotak panel ni, macam mana aku buat kotak panel ni. Dan part kedua kita tunjukkan yang cara aku buat sketch dan inking. So dalam video kali ni aku nak tunjukkan next step, iaitu cara untuk color, dan insyaAllah kalau sempat kita tunjuk sekali macam mana aku buat dialog. Ok, so siapa yang belum tengok part 1 dan part 2, aku ada letakkan description kat bawah, so boleh tengok link kat bawah. Ok, so jom kita teruskan. Ok, so kita start untuk color. First kali kita dah tunjukkan tadi, ni layer untuk box, ni layer inking, dan ini ialah layer sketch. So kita dah tak perlu pakai dah sketch ni, kita nak inking dengan box je. Ok, so kita buat satu layer baru. Layer tu mesti di bawah inking lah. Kita akan color, start color. Biasanya aku akan namakan dia flat. Layer flat ni biasanya aku guna untuk warnakan di bahagian hadapan sekali. Dalam banyak-banyak color, contoh ada background, ada tengah-tengah, ada depan kan. Macam contohnya, ini ialah paling belakang, sofa ni kedua ke depan, watak mahbub ni ialah paling depan. So aku akan bezakan 3, kadang-kadang 2 je. Maknanya aku buat watak dengan lain-lain ni semua background. Untuk komik kali ni aku just buat 2 layer untuk color, iaitu color untuk watak dan layer untuk background. Maknanya sofa ni dengan background tu sekali je. So layer flat ni aku namakan untuk watak. So kita boleh start color watak mahbub aku ni. So aku dah siapkan color-color yang memang biasa aku guna. Itu pulang korang lah nak pakai yang mana. So kita akan gunakan brush inking ni, Studio Pen. Ok, korang boleh juga buat color macam biasa. Ini color macam ni kan. Ni tangan dia, kita color. Ataupun ada cara lagi mudah sebenarnya. Sebelum kita color tu, ok, dekat inking ni bila kita tekan, dia ada option reference ni. Reference ni maknanya dia akan refer apa yang kita buat kat layer-layer lain pun, dia akan refer layer ni sebagai guide. So benda ni bagus untuk kalau kita nak color tempat yang outline dia cantik lah, maknanya tak ada putus-putus. Contoh macam tangan dia ni bukan tangan lah, tangan ni terputus sini rasanya dekat handphone ni, so tak ada line putus. Contoh kalau tak ada reference, kita tutup reference, kita pilih ni color ni tadi, kita nak colorkan handphone tu merah. Contoh kita nak tarik merah ni, kita pilih merah ni, kita tarik, kita lepas, dia akan color semua. Pasal dia anggap layer tu tak ada refer mana-mana layer lain. Kita undo. Okay, bila kita ada buat reference dekat layer ink ni, so kita try tarik lagi sekali, dia akan color kat sini je. So benda tu sangat membantu untuk kita proses color kita. Tapi pastikan line tu macam ni kan. Ini tak boleh, pasal dia ada gap. Bila kita tarik color, dia akan terkeluar sini juga. So reference tu sesuai untuk artwork yang cun lah. Cun line dia bersambung semua, tak ada yang putus-putus. So lebih mudah lah, pastikan line tu sambung lah. Tapi aku kadang-kadang guna, kadang-kadang tak guna pun teknik ni. Kadang-kadang aku just color biasa je. So jom kita sambung. So korang boleh pilih lah nak guna teknik reference ataupun tak. Terpulang kat korang, implement dua-dua pun boleh. So aku akan fast forwardkan video ni supaya korang tak boring tengok aku color. Aku akan tunjukkan bila dah siap, nantilah.
Okey geng. Okey ni lagi satu yang biasa aku buat. Contohnya kita nak color gigi ni lah. Aku nak color gigi ni putih. So masalah yang timbul ialah kadang-kadang kita tak perasan yang kita dah color putih atau tak. Ni nasib baiklah kita dapat bezakan pasal aku dah color warna kulit tadi. Kalau kita ikut warna kulit je gigi ni tak usik, dia akan tembus nampak background tu putih. So untuk memudahkan aku lihat yang mana aku sendiri warna putih dan mana satu ialah background, biasanya bila nak proses color ni aku akan tukar warna background ni sekejap, warna kelabu, dan nanti baru aku akan tukar balik warna putih. So yang mana putih tu aku akan nampak putih, dan kalau yang background akan jadi kelabu lah. Maksudnya kita tak confuse dah di mana putih ialah warna putih yang aku color, bukan warna background. Kita senang untuk membezakan. Kita buat ni sekejap je. So aku nak color putih gigi dia ni. So tu yang aku tukar background dia color kelabu sementara sahaja. Nanti dah settle color, nanti kita tukar balik putih. Takut pasal ada banyak kali tersilap jugalah. Aku ingat aku dah color mata dia. Contohnya aku dah color, rupanya mata putih dia ni warna background putih. So dia senang tersilap lah. Kan kalau kita onkan warna ni putih, dia tak tahu putih ni ialah putih mata yang aku dah color ataupun warna background. So dengan tukar color background ni warna kelabu, aku lebih mudah nampak lah. Okay. So macam ni. Tadi kan handphone aku ingatkan aku dah color. Rupanya aku belum color lagi. So aku nampak jelas bila aku tukar ni warna kelabu, nampak oh okey ni belum color lagi. So memang aku nak color dia putih. Pasal kalau background tu putih kita akan confuse lah. Okay. So tu biasa yang aku gunakan lah bila nak melukis ni. Aku akan tunjukkan bahagian tengah ni je. Yang kiri kanan ni nanti aku akan buat sendirilah. Okay, kita dah siap proses color flat aku. Okay, biasanya flat ni aku akan buat untuk yang paling depan lah, gambar watak. Biasanya karakter lah. Kalau ada dua karakter aku akan color guna layer flat ni. So maknanya untuk petak tengah ni flat aku dah settle. So semua dah color apa yang aku nak dekat watak ni, dan kita boleh lock. Okay, next aku akan colorkan background, layer background. So kita buat lagi satu layer, tapi layer tu mesti di bawah watak ni lah, pasal di belakang watak kan. So kita buat lagi satu layer, nama dia color ataupun background. Kita letak BG lah, BG for background. Kenapa aku buat dua layer, asingkan layer watak ni dengan background, untuk memudahkan proses aku color background ni. So bila aku color background ni, bila aku tarik tak adalah termasuk dalam watak ni. So aku bebas untuk tarik stroke di belakang ni tanpa mengganggu color watak ni. Itu yang selalu aku buat lah. So kita dah pilih layer background ni. Aku biasanya background aku akan guna color brush painting gouache. Okay. So kita putihkan balik color. Kalau tidak nanti dia berbeza jadi warna dia. So kita putihkan balik background. Kita boleh start color. So kita pilih color gouache tadi. Kita punya brush kita besarkan mana yang kita nak, dan kita pilih color. So warna background rumah dia aku ingat nak buat warna ni. Okay. So kita tarik je lah. Ni warna dia punya environment. So kita dah boleh kan colorkan semua ni. Di belakang mahbub ni semua kita boleh color dah sampai 100% siap. Okay. So far dia kita pilih color yang kita nak. Maybe brown lah. Brown ni. So kalau kita tarik takkan mengganggu watak tu. Kita boleh color
bebas lah, maknanya untuk tarik stroke tak ada perlu berhati-hati sangat kan. Sebab tu aku biasa asingkan layer watak dengan lain-lain. Okay, kadang-kadang biasanya aku akan guna ni gambar tangan ni, smudge tool. Nama dia smudge lah, macam kita tenyih dekat, kalau kita lukis kita nak blend kan, kita smudge benda tu. Ni pun fungsi dia sama juga, kita boleh pakai untuk kita blend kan. Ni kan dua color berbeza ni, kuat sangat. So kalau kita nak blend kan, kita guna smudge tool ni, kita just blend kan. So dia tak ada strong line lah. Kalau nak lukis awan ke apa, sesuai untuk benda ni, guna pakai ni. Aku banyak juga pakai tool ni pasal untuk blend kan. So dia tak ada kuat sangat dia punya perbezaan line tu. Alright, so dah siap kita punya background. Lebih kurang macam tu lah. Ada apa-apa aku nak adjust, aku akan adjust kemudian lah. So kita lock balik flat ni, dah settle. Biji ni aku nak adjust ni sikit. So settle dah lah. Sebab sofa background dengan kucing ni dah settle, watak tu di hadapan. So aku akan padam yang terkeluar-terkeluar ni. Sebenarnya ada cara untuk kita buat tak nak terkeluar ni, tapi kadang-kadang aku malas nak guna selection tool tu. Aku color je dan aku kemudian padam lah yang terkeluar ni. Pasal kita tak ada, senang kita nak padam pun, kita tak ada padam line ni sekali kan. Kita dah asingkan layer, so mudah untuk padam lah. Kita just padam straight je. Itu kemudahan kalau kita buat asingkan layer ni. So kita tak kacau layer-layer lain kalau kita nak adjust. Ok, kita dah settle bab color background dengan watak ni. Tapi ada satu step lagi aku guna untuk color watak ni supaya dia stand out lah, iaitu kita letak shadow ataupun nak letak highlight. Aku biasanya akan create satu, ok ni biji dah settle, kita lock. Aku akan buat satu layer baru, nama dia, contohlah nama dia shadow. Korang boleh letak je lah nama apa-apa. Ok, tapi kita just nak color bahagian kat watak dia kan. Kita tak nak color shadow tu dekat bahagian lain, pasal belakang ni dah settle lah. Kita nak color watak je. Tapi bila kita terus color, dia akan keluar daripada watak ni. So ada satu solution function dalam Procreate ni yang kita boleh guna, iaitu kita clipping mask. Bila kita tekan clipping mask, sebelum tu ni lupa. Ini bila dah habis pakai reference, kita tutup. Okay, so shadow ni kita akan guna clipping mask. Layer baru ni, clipping mask ke layer bawah dia. Bila kita tekan clipping mask, korang akan boleh nampak ada arrow ni ke layer bawah. So maknanya layer ni dah clip dengan layer bawah. Ini bermakna bila contoh kita color kat layer baru ni, contoh kita color putih
Color putih. Kalau kita color, dia akan hanya display dekat bahagian layer yang kita klip ni je. Layer ni. Dia takkan terkeluar. Maknanya kita dah klip dengan bahagian ni je. So apa kita buat semua dekat dalam tu je. Dia takkan terkeluar daripada watak. Okay. Ini tujuan fungsi clipping mask ni lah. Memang sangat berguna untuk orang yang pandai guna. So biasanya untuk lukis komik memang aku akan guna clipping mask ni untuk buat shadow dan lighting kat watak dia. So kita dah clipping mask kat layer bawah. Now kita boleh start untuk kita buat dia punya shadow. So kita pilih painting gouache tadi. So kalau nak color gelap, aku just select color ni. Dan biasanya aku akan gelapkan sikit. Dan boleh terus color. Aku ada dua jenis cara color tau. Satu macam anime sikit ataupun macam manga sikit. Satu macam bebas macam ni lah. So ini teknik yang lagi satu biasa yang aku gunakan lah. Okay, kita boleh color dia punya shadow untuk semua bahagian yang ada dekat watak ni. So brush semua aku just tunjukkan apa yang aku guna lah. Korang bebas lah nak pilih brush apa yang korang selesa pakai. Ada bersepah brush. Pilih lah mana nak. Mana sesuai. Nak nampak comel, nak nampak stroke. Okay. So ni pula color ni aku akan gelapkan sikit. Kita buat shadow. Right, basically kita dah siap lah kita punya color. So inilah rupa final untuk aku punya proses color dan color watak dan color background. So kalau kita tengok, kita ada 3 layer. 2 ni ialah watak dan 1 ialah background. So kemudian kalau dah settle, kita boleh gabungkan dia. Layer ni kita merge down dengan bawah. Sekejap ni kita kena unlock dulu. Unlock. Dan kita merge down. So dia akan gabung, kita punya shadow tu akan gabung dengan layer flat tadi. Okay, kita dah settle bab aku color, cara aku color. So sekarang ni kita nak tunjukkan cara aku buat dialog pula. Okay, dialog So untuk letak teks, kita pergi ke gambar setting ni. Kita tekan add ni, hujung sekali, dan add text. Okay, itu kita punya function untuk letak teks. Bila kita letak teks je, dia akan hasilkan automatic satu layer baru dekat dalam kita punya layer ni lah. Okay, dia ada tulis A. A ni maknanya typing lah, font lah. Dia bukan lukisan lah. So aku akan bawa sekali paling atas untuk asingkan lukisan dengan teks. So kita boleh edit teks ni. Kita tekan edit teks. Aku akan tukar font yang biasa aku pakai untuk majalah gila-gila tu. So kita adjust dekat sini. Bila tekan ni akan keluar pilihan font yang aku ada lah install dalam Procreate ni. Okay, biasanya aku akan pakai digital strip. Font ni kita select color hitam.
regular. Okey, regular kita bawa dia bawah. Tengok. Sekejap, kita move dulu ke bawah. Okay, kita padam teks ni. Okay, so teks dah siap lah. Okay, kita move kejap. So size dia salah ni, kita select all, kita tukar dia punya size tadi 11 dan inilah size yang betul. So kita boleh adjust nak kat mana kita nak letak dia punya teks. So kalau ikut size balloon, sini aku rasa sesuai. So kalau kita nak kecilkan lagi, kita boleh. Biasanya aku akan adjust supaya dia nampak lah ayat tu kan, tak adalah macam ni, apa atas apa bawah. Biasanya aku akan sambungkan lah. Okay, so size 11 teks ni sesuai. So aku akan letak di sini. Okay, so teks kita dah confirm kan. Kita tambah balloon. Balloon mesti di bawah teks. Tukar nama dia, layer baru ni balloon. Okay, so ni kita boleh lock. Kita boleh adjust kalau nak adjust. Ni lupa nak lock balloon. So aku akan pakai inking Studio Pen juga, hitam. Okay, so untuk buat bulat dia, aku akan buat manual je balloon dia. Aku memang selesa buat balloon yang manual, secara manual. Aku tak guna gambar template import daripada mana-mana. Aku memang buat manual semua balloon aku. So kita akan buat bulat. Dia ada skill dalam Procreate ni, bila kita buat apa-apa shape dan kita hold, dia akan automatic jadi bentuk oval. Ataupun kita nak bulat tepat, kita letak satu jari. Nampak tu? Dia akan jadi satu bulat yang memang tepat lah. Tapi dalam case aku ni, kita nak guna oval. Just tarik je, hold, dia akan jadi bentuk yang automatic oval. Okay, tak apa. Bila kita dah buat macam tu, kita boleh edit. Tapi ni sekali je tau. Kita boleh edit bentuk kita tu. Ada sengit ke, nak besarkan ke, nak kecilkan ke. Inilah peluangnya untuk kita nak edit. So kita tengok ruang besar mana kita nak pakai untuk dialog ni. Rasanya ni ok. So nanti ada dialog satu sini. So ruang cun, bila dah confirm kita tekan, kita dah tak boleh edit dah. Maknanya nak adjust balik dah tak boleh dah. So kita buat dia punya tajam tu manual juga. Ok, tengok rasanya ok. Dan aku akan padamkan dia punya lining. Memang aku buat manual semua balloon aku. Ok, bila dah macam ni, aku akan masukkan color putih dalam ruangan ni. Kita just tarik je. So settle kita punya balloon. Ok, so kalau kita nak buat lagi satu balloon ni, contoh, kita boleh copy je teks ni, kita copy, duplicate, dan kita move. So kita boleh tarik satu layer atas. Kita boleh adjust pula teks ni. Select all, kita type. Okay, so dia punya dialog dah settle. So ini nampak macam terlampau banyak ke bawah. Kita tarik sikit, bagi mana yang rasa ok. Ok, so dialog dia di sini.
rasa ruangnya okey. Kita boleh adjust balik, no problem. Kita boleh adjust location dia. So kita guna balik layer balloon ni. Ni kita lock. Layer balloon ni kita buat benda yang sama. So kita guna inking tadi black. Kita just buat oval tadi, hole. Lepas tu sengit-sengit ni kita edit shape. Kita tarik kawasan yang kita nak mana. Rasa okey. Kita adjust sikit lagi. Okey, settle. Kita buat dia punya mencong. Macam tu pun boleh juga. Okay, kita padam dia punya ni. Line yang tak diperlukan ni kita tarik warna putih. Oh, ada garis terputus. So ni ada garis terputus ni, sebab tu dia tak boleh fill. Pastikan line semua bercantum, baru boleh guna sikit tarik-tarik ni. Okay, so kita dah siap kita punya dialog. Okay, so itu sajalah yang aku nak tunjuk hari ni. Dalam video part 3 ni kita tunjukkan cara aku color komik dan masukkan dialog dalam komik. So semua step aku dah tunjukkan dalam 3 video ni. Part 1 aku tunjukkan cara aku buat panel, komik panel, macam mana nak ukur, kasih size dia sama. Kedua, aku tunjukkan cara aku sketch dengan aku inking. Yang ketiga, video ni ialah aku color dan juga buat dialog. So, secara amnya semua aku dah settle tunjukkan. Siapa yang berminat nak tengok part 1 dan part 2 boleh tengok kat link description kat bawah. So, harap video ni dapat membantu korang. Jangan lupa support aku dengan subscribe channel ni. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Enjoy komik aku ni. Bye bye. Peace.